Welcome back to Podcast Tinker, di mana anda sedang menyaksikan podcast yang di TV hari ini. Tahun ini tiba-tiba. Okay, so kita dah masuk episod yang kedua. Masih lagi dalam orang kata topik, bukanlah topik, it's just kita nak sembang pasal feel yang sama. Betul. Dan kita masih lagi bersama dengan guest kita pada hari Selasa hari tu. Kita bersama dengan Haris. Hello. Masih lagi dengan cerita-cerita kewartawanannya. Yelah, sebab selalunya orang selalu boleh katakan agak memperkecilkan kerja wartawan ini. Wartawan frontliner je. Tahu, tapi ramai yang macam memperkecilkan apabila contoh story-story yang keluar ni lagi-lagi hiburan memberi manfaat kepada negara ke. Okey, apa? Sebenarnya tu selektif lah. Nak tahu my reaction Macam okay lah, bila orang luar kadang-kadang rasa macam okey, berita ni perlu ke? Berita ni perlu ke? Tak tertakluk pada hiburan saja. Kadang-kadang ada berita-berita lain juga. Macam bila orang cakap macam tu, apa reaksi sebagai seorang penggiat pengamal media? Saya nak tanya, kalau pasal dasar polisi negara, ada orang baca tak? So dia macam ni lah. Cerita dasar polisi negara ada orang baca. Ada orang minat ekonomi. Ada orang minat hiburan. Ada orang minat jenayah. Ada orang minat cerita orang masak. Ada orang minat gosip. Ada orang minat macam-macam. Macam-macam cerita. So, kita sebagai media, kita menyajikan lauk pauk itu. Kalau you pergi kedai makan, ada 100 lauk buffet, you ambil ke semua 100 lauk. Betul. So you ada interest you ada minat you consume apa yang you minat. And you don't judge. You tak suka lauk tempoyak, you jangan marah orang yang suka makan tempoyak. Betul. So that's my stand. Itu je. So you just respect others, orang yang nak suka baca apa minat orang, then you don't judge lah. Ada orang minat politik, ada orang benci politik, tak suka politik, suka entertainment. So you jangan, orang politik jangan marah orang yang suka entertainment. So yeah. Tapi penat tadi. Tetapi macam selalunya macam okey lah, biasanya macam berita-berita yang siapa tak minat. Contohnya? Tapi keluar kat timeline. Keluar kat timeline satu hal. Tapi bila baca headline tu, I'll just like macam stop at the headline je lah. Okay. Tetapi selalu yang menjadi persoalan, kenapa berita-berita ini terpilih untuk keluar? Okay. Contohnya it can be as petty as petai merupakan makanan yang paling sedap di dunia. Itu Contoh. okey. Itu okey. Dia ada lagi petty daripada tu. Contohnya usahawan jutawan kosmetik bla 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 bla. Maksudnya adakah berita dia keluar selagi ada interest tentang dia, tentang this particular person atau this particular issue, ataupun wartawan ataupun pengamal media sendiri macam I rasa berita ni akan dapat banyak attention, akan dapat banyak traffic yang tinggi. Traffic yang tinggi. Itu satu. Ada kadang-kadang kita try and error lah. Kita tengoklah laris ke tidak story ni. Kadang-kadang kita tahu memang kalau kita publish story pasal figura A ini, memang orang akan klik, orang akan baca. Okay. Semenyampah macam mana pun orang. Orang suka dia ke, orang tak suka dia ke, kalau keluar story dia, memang hit akan tinggi, traffic tinggi. Itu dua. Nombor 3 adalah kita ada dashboard. Dekat awal ni kita ada dashboard. Dashboard tu kita monitor story apa yang tengah hit sekarang. Daripada pelbagai source berita lah. Maksudnya daripada sama ada dianya adalah hiburan agensi berita, sama ada dia adalah agensi berita, ataupun apa yang tengah hit dekat Facebook. Kita boleh nampak video apa orang tengah tengok tinggi dekat Facebook sekarang ni. Contoh video accident ke apa, tiba-tiba apa hal ni, apa hal tiba-tiba ada tinggi ni. Kita nampak rate dia naik, graph dia naik kat situ. So macam mana kita tengok kat konten tu, rupanya ada accident lah dekat Menora, dekat terowongan Menora. Call tim Perak, check. Kita orang dapat update ni, ada accident dekat terowongan Menora tengah hit tinggi. Ada orang share dekat Twitter contoh kan. Ada orang share video kat Twitter. Go and check now. Then that's how. Okay, so betul. Okay, confirm ada accident. Kita orang tengah confirmkan daripada bomba apa semua. Okay, jalan dulu story 3 line lah. Ni 3 line. Okay, 3 line ni. bukan. Sorry lah kalau kau sensitif. Bukan. Sorry lah kalau kau sensitif. Bukan. Maksud aku macam 3 line, maksudnya 3 line baru. Story 3 line ni. ada. Okay, story 3 line ni.
Dia panggil, kalau setengah orang panggil berita lanjut menyusul. So kira ni breaking news. Breaking news. Just a brief story. Satu kemalangan dilaporkan berlaku dekat Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan dengan Terowong Menora. General. Kejadian dilaporkan berlaku ni ia menyebabkan kesesakan ni. Lepas tu berita lanjut seorang ni seorang pengguna Twitter mention lah contoh Haikal ni Muhammad naik video ni embed je lah your Twitter dekat dalam story tu. Berita lanjut menyusul. Ataupun Ashraf Awani sedang mendapat pengasahan lanjut daripada pihak berkuasa. Berita lanjut menyusul. 3 line 4 line keluar. Publish. 3 ayat. 3 ayat tu. Haikal nervous. Bukan kita tanya je sebab mungkin ada orang tak faham dulu dulu orang panggil macam one-liner flash. One-liner flash. One-liner selalunya orang letak untuk crawler. You tengok bawah TV tu, crawler tu. So, itu one-liner. So, kalau you nampak keluar dekat awak ni macam breaking news, warna merah keluar kan. Lepas tu dia flip. Tu one-liner lah kita panggil. Tu terkini apa yang kita dapat info. Cakap pasal dashboard tadi, macam agak menarik. Contoh dashboard tu memang merangkumi semua social media lah kan. Banyak lah. Yes. Let's say something petty happen, let's say dekat Twitter. Benda ni petty tau. Tiba-tiba retweet dia kira dah 20,000. 20,000. Adakah awak ni akan pick up juga just for the traffic ataupun macam tak yalah? Tak, basically editorial memang akan decide. Maksudnya tengok kalau benda tu macam bini curang sebab ni tak ni lah. Kadang-kadang contoh kalau viral video yang macam katakanlah kat TikTok lah, FYP perempuan tunjuk kena dera ke lebam ke apa-apa, tiba-tiba ini contoh je lah cerita. Lepas tu kita check tengok background. Kes jadi dekat, contohlah ada dekat negeri A, tak naklah sebut negeri mana kan. Dekat negeri A. Kita call lah wartawan yang kita yang ada dekat negeri A tu. Boleh check tak dengan polis, katanya kes ni kes dera melibatkan ni. Check jap, betul tak kes ni? So itu caranya. Maksud itu berbalik macam I cakap, macam dulu dalam episod sebelum ni I cakap pasal verification. Yes. So memang you nampak benda tu viral, tapi you still need to verify the info. And you need to credit your source. Contoh Haikal upload gambar orang gambar jam tengah dekat Plus Highway. So I need to credit him. Dia yang upload benda tu. Yo, faham. So that's the most important thing, to give credit to the reliable source. Pernah tak dalam sepanjang Harith berkecimpung dalam bidang ni, contoh sebabkan Harith cakap tadi kan nak kena verification. Pernah tak orang-orang di luar sana kata contoh berita A dah viral, let's say macam 5 hours later baru awan ni keluar, dan tiba-tiba orang cakap lambatlah awan ni, orang dah tahu semua dah. Pernah tak ada macam tu? Pernah. Memang pernah. Frust tak macam tak dia faham ke aku nak kena verify? Yes. Kadang-kadang ada pernah jadi macam tu. Dia macam ni kita contohlah kalau macam kes kematian, very sensitive, and I don't know, I'm so frustrated. Kadang-kadang social media ni dia, sorry to say, sebelum ni arwah Muhammad Khalid sebelum meninggal, berapa kali cerita palsu melaporkan dia meninggal dunia. Sedangkan I close friend dengan Muhammad Khalid and also the wife, Kak Asma, Aunty Asma, Kak Intan lah. I sampai call ni taklah Harith, mana ada uncle memang masuk hospital tapi tak sihat ni. So bila orang dah viral, so it's on us to verify that. Sebab tu I cakap, tak apalah you nak lambat ke apa ke, yang penting maklumat yang you sampai tu sahih. And that's why Awani 5 tahun betul-betul most trusted brand. Syabas Awanian. Kami Awani. Bukan Awanian. Sebab tu penting. Tak apalah you lambat. Nak lambat mana sangat pun. So janji maklumat yang you sampai tu adalah yang sahih. Yang sebab akhirnya bila orang, you know what, you cerita pasal orang cakap yang kita lambat. Kadang-kadang I berbangga bila orang cakap, kes ni betul, aku dah nampak dekat Awani. You know? Ya, faham. So itu yang buat macam, there you go. So maksudnya
that's the benchmark yang boleh, maksudnya yang I banggakan adalah orang boleh cakap macam tu. Maksudnya benda dia nampak tiba-tiba FYP kat TikTok terus. Tak sahih selagi. Sahih ke tak sahih? Tengok dekat Awani. Oh, Awani dah publish lah benda ni. Betul. Benda ni, cerita ni betul. So, Faham. ataupun Awani dah keluar story. Dia cakap benda ni, video ni palsu. Kejadian ni berapa tahun dulu. Bla 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 bla. So, you know that Awani is the source. Maksudnya menjadi sumber kepada orang ramai untuk Percaya untuk berita percaya. sahih atau tidak. Ya. I bukan tak cakap agensi lain tak sahih ke apa, but Terpaling sahih Awani. tapi apabila meletakkan diri di dalam agensi ini ataupun di dalam institusi Awani ini, I banggalah bila orang cakap macam tu. But itulah pentingnya media arus perdana untuk mensahihkan sesuatu. Bukan sahaja Awani, orang boleh refer source mana-mana. Hak Syafa dengan Haikal nak you nak verify dekat mana-mana portal berita yang sahih, agensi media, you nak check lah. Tak apa, tak salah. Hak you. Tapi penting untuk verify info tu. Pernah tak tersilap langkah Kak Wani lah, kalau ada satu berita yang mungkin macam boleh cerita, yang macam alamak dia dah verify, tapi sebenarnya dah verify pun salah agak. Pernah ke? Tak pernah. Selalunya kalau dia bukan like macam salah-salah kita tak verify ke apa. Kadang-kadang bila orang tu cakap A, tapi A-nya tu macam kita tulis A, tapi rupanya dia cakap yang dia cakap A tu tak ada titik lagi. Maksudnya belum bernoktah, belum habis lagi ayatnya. Kononnya begitulah. Itulah apa gambaran yang I boleh cakap. Maksudnya seolah-olah macam benda tu tak complete. Kenapa you publish ni? Sedangkan I cakap ini tapi ada ni ada A, ada B, C, D, E. Kenapa you publish A sahaja? Macam itulah. Pernah lah jadi kan. So kita sorry maaf, okay, kita amend balik. Nanti kita tambah ni. So okay, ada give and take so jugalah. macam politik. Kadang-kadang benda politik macam kita tulis pasal kata kalau you both like macam against each other. So macam menjadi tanggungjawab kami. Okay, I dah keluar story Syafa, I kena dapat react on you. Haikal, Syafa tuduh you sekian. Okay, faham. Sekarang ni kan ada orang leak dokumen lah, pendedahan itulah, berjuta inilah, itu pun semua. Sorry to say, kalau contoh macam kementerian sekian, pendedahan tidak telus dalam kewangan ke apa, pembelian aset ke apa, contoh kan. So tanggungjawab kami untuk dapatkan clarification daripada kementerian yang dituduh tersebut Supaya tidak bias. So kadang-kadang contoh macam bila I publish story, katakanlah Syafa tuduh kementerian A, contohlah kementerian A tak telus dalam sekian aset, pembelian aset apa semua. I nak dapatkan jawapan kementerian, tapi kementerian tak bagi jawapan lagi. Okay. Tapi I nak run your story ni. I nak run your story sebab your story ni tengah hit ni. Besar, panas pendedahan you ni. The end of your story, Isra Awani sedang mendapatkan penjelasan daripada Kementerian A. Clarification. So kita verify, kita clarify dekat bawah tu. Disclaimer kita letak lah. Not disclaimer, but kita justify to the reader, to the viewer, that we are getting the appropriate people to answer. Faham. Okay, Pihak yang bertanggungjawab untuk menjawab segala tuduhan yang diberikan. Jadi selama ini sebabkan kita ada banyak outlet media. Yep. Dan kadang-kadang ada sesetengah outlet media ni orang kata bukan dituduh, tapi orang kata ini sebenarnya ini punya. Ini site ini je. Dia tak site sini pun. Asyik cerita buruk pasal site B je. Banyak cerita baik pasal site A je. Tapi Awani memang akan cuba menjadi sebuah pagar di tengah. Betul. Tidak bias ke mana-mana pihak. Betul. We try to give our best untuk balance dalam story kita. You pembangkang ke, you kerajaan ke, macam dulu kita cakap you pembangkang, you kerajaan, tiba-tiba you jadi kerajaan. Daripada pembangkang you jadi kerajaan, daripada kerajaan you jadi pembangkang. Lepas tu dalam tempoh satu penggal, daripada you jadi kerajaan you jadi pembangkang balik. So you know what, dunia ini berputar. Betul. So kita just fair and square to all Betul. people, to all parties.
Yang selayaknya. Yang selayaknya lah. Kita bagilah ruang yang sebaik yang mungkin. Ya. Layan sama rata lah. Layan lah. Baik sama-sama. Sama-sama. Okey, sebab itu yang menilainya nanti adalah penonton. betul. Penonton, Masyarakat pembaca. dan Masyarakat tu sebagainya. yang menilai. So, bukan kami untuk menilai. Bukan Awani yang akan menentukan corak pemikiran sebuah masyarakat. Betul. Pandai fikirlah. Itu membawa kepada cuma kita tak explain lagi sebab tadi dekat episod yang pertama kita sembang pasal selepas hari graduate dan sebagainya. Tapi kerja. Ini kita dah masuk sikit pasal bila hari masuk Awani. So sekarang ni bila dekat Awani, sebab kalau dekat My News Hub tadi kan fokus hanyalah kepada entertainment dan juga crime. Yeah. So nak tak buat entertainment? Ke macam alamak not your forte ke macam mana? Okey lah, boleh lah. Adalah interview berapa orang. Bukanlah berapa orang, banyak lah interview. But okey lah. Susah tak antara crime dengan entertainment? Mana lagi susah nak interview orang? Entertainment lah. I don't know. Sebab I jenis tulis story yang straightforward. Entertainment ni you kena macam berbunga-bunga sikit. Your write up. Maksudnya betul ke Syafa kahwin baru macam tu lah? Dia bukan, contoh. Contoh. So macam Nervous lah. So dia macam dia kena berbunga sikit entertainmentnya story ni. So penat lah. Crime Factual. Crime like macam 3 penjenayah ditembak mati. Dia tak ada macam bermula dengan serangan ni tak. Direct je. 3 penjenayah ditembak mati dekat persimpangan mana bla 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 bla. Straightforward. It's a hard news. So macam direct. So I suka macam tu. I prefer macam tu. So macam contoh macam tulis rencana entertainment kan dia macam kena bunga sikit. So macam natijah seorang karyawan. Not me lah. Not me lah. Not me. Salawat tadi apa? Soalan saya adalah apabila masuk ke Awani, Haris berfokus kepada politik. Okay, saya banyak cover dia panggil general news sebab kita tak ada specific desk dekat Awani tau. Okay. Semua orang buat semua benda. Semua orang buat semua benda. Sama lah macam kita orang pun. Semua orang buat semua benda. You cover court ke, you cover crime ke, you cover cuma entertainment. Kita ada H Live dulu akan maksudnya dulu dulu akan cover hiburan apa semua. So itu one side. Cuma and then sekarang semua cover kecuali sports, arena. So story sports basically banyaknya memang kita ambil daripada arena. Cuma kadang-kadang ada macam kala-kala story ke something yang kita orang boleh buat sendiri, yang kita orang buat sendiri je lah. Cuma yang lain semua cover. You entertainment, kau budak lemas ke, nak bangunan runtuh ke, nak apa ke, semua daripada pool reporter yang sama. Okay. Saya berkawan dengan semua rasa semua benda lah. Semua rasa semua benda. Kena master of all jack of all trade lah. Ya, sebab tu I think itu yang sebenarnya yang boleh melahirkan seorang wartawan yang lebih baik. Sebab dia ada pro and cons lah for me. Sebab bila you buat semua, you belajar semua benda. But if you focus on one specific area or desk, contoh you cover apa crime lah kalau you duduk crime you akan rapat dengan OCPD, you nak dapat scoop senang, you nak call, you nak dapat info apa semua senang. But bila you duduk pool ni, you nak kata rapat sangat, you kena try to rapat lah, you kena cari lah. Sebab tu kadang-kadang kita tahu ada beberapa orang, Hilmi, Faris ni rapat geng-geng polis. Hilmi, kau try check. So macam contoh macam you rapat dengan apa, Kementerian Kesihatan contoh kan. Check dengan Kementerian Kesihatan betul tak kes ni. So masing-masing kita tak ada desk, kita tak ada specific desk. So kita kena like macam siapa rapat dengan ni. So macam minta tolong lah. Macam tu. So ekosistem tu semuanya macam berganding bahu lah. Betul. Kalau macam you, banyak baik dengan siapa? Politician? Banyak politics lah. I memang banyak politics. Parlimen. Dah berapa? I dah dengan Awani dah 8 tahun, 9 tahun. Masuk tahun ke-9, 8 tahun. 2014. Lepas tu, 8 tahun I cover Parlimen. This year, during COVID je I tak cover. Sebab tak bersidang pun kan. Lepas tu, now yang currently ni, I masuk under business desk. Business ada desk sendiri. Business team. Bella macam mana performance dia Bella?
Macam mana performance Bella Untuk konteks, Bella dulu pernah kerja dengan kami dan dia tiba-tiba pergi Awani. Dia daripada entertainment jam kepada bisnes punya kan. Macam mana? Kalau lah kita ambil kita ambil konteks Bella lah. Konteks Bella yang selalu interview macam Zul Arifin, Zura, Nelofa, Haikal, dan tiba-tiba kena jam itu sempat selit tau. Itu jam itu bisnes yang memang totally jangan aku tak perasan. Kosong macam bisnes babe. Nak kena ambil tahu pasal saham. Macam nak catch up. Macam mana you train dia tu je? For me is every day is a learning process. I pun every day is a learning process. Okay. Sebab we try contoh macam Niaga Awani our program is Niaga Awani 9 AM until 10 AM 1 hour show. Ada BM, ada English. So and kita tak nak nampak business punya reporting macam typical dulu punya business reporting. You know like macam very rigid. Oh ini cerita saham, ini. Ada graph semua. Kita nak try graph. How you make it that graph human interest. Maksudnya macam mana graph itu boleh memenuhi, macam mana makcik-makcik dekat pasar kalau tengok dia boleh faham graph apa yang you tunjuk. Betul. Itu ceritanya. So macam mana you nak make sure you letak katakanlah graf OPR naik OPR naik ni OPR naik. So what? Habis tu makcik-makcik yang meniaga apa semua ni, habis tu apa jadi dengan makcik? Faham. Ini sebab kenapa makcik perlu ambil tahu. So kita nak merakyatkan laporan tu. Faham? Oh, patutlah Bella diambil. So bukan sebab tu. Sebab tu I pun daripada general desk I dimasukkan ke dalam economic desk, business desk. Sebab kita nak transform business punya reporting. Kita tak nak untuk semua orang typical, faham. Untuk lebih orang faham. Yelah. Zaman dulu pun kalau zaman baca surat khabar, masa ekonomi serap. Skip. Even dekat TV pun orang akan skip. So macam mana nak make sure kita merakyatkan story tu? Okay, OPR naik. Isunya adalah apa akan jadi dengan pinjaman you. Pinjaman you naik, apa dia? Sekarang ni orang dah, contohlah, orang dah kurang berbelanja. Kita akan keluarkan the most important. Graf OPR naik tu dah jadi tak penting. Yang penting sekarang ni adalah trend perbelanjaan orang berubah. Trend perbelanjaan orang berubah. Merakyatkan headline. Kita akan merakyatkan headline tu. Contoh, kita carilah daripada mana-mana e-commerce punya platform. Shopee ke apa ke Lazada, tak kisahlah apa-apa. Can you share ni any statistics ke apa that related ni dengan orang punya spending? Ada orang buat kajian on spending. Even semalam pun ada keluar report. UCSI University ada buat susulan daripada OPR naik, apa jadi dengan spending. Dia panggil gelagat pengguna. Dulu sebelum harga kos barang naik, orang beli dekat orang main belanja je. Berapa banyak persen orang main belanja je responden dia. Bila harga barang, kos barang tengah naik, inflation tengah naik, like 70-80% orang akan berbelanja di kedai yang lebih murah. You know, itu benda-benda macam tu yang minat orang nak tahu benda-benda. So orang lebih faham. Bukan lagi you nak cerita pasal OPR naik, kadar KDNK Malaysia berapa, no. So kita keluar juga laporan tu, bukan tak keluar, but the in-depth story adalah cerita rakyat. We fokus balik masalah rakyat. Apa yang jadi dengan kehidupan kita ni? Susah juga kerja hari ni. So you kena. Susah, babe. Maksudnya kalau anda sekarang ni tengah dengar macam bosan, maksudnya memang bukan belum merakyat lagi. Belum merakyat lagi. Belum lagi merakyat lagi. Hari memang tengah berusaha. Okey, tadi kita tertinggal satu benda di mana Awani telah menang 5 tahun berturut-turut untuk integrity most trusted brand. Most trusted Reuters brand. punya survey. Reuters laporan ni jenama berita paling dipercayai di Malaysia. Okey. Itu besar tanggungjawab. Itu untuk Awani. Itu untuk Awani. Kalau macam untuk Harid pernah menang tak award? Macam untuk anugerah perfilman dunia, Oscar, music, Grammy. Tapi kewartawanan, especially kat Malaysia, kita ada anugerah Kajai. Ya. Okey, dia selalunya anugerah Kajai ni Harid pernah masuk, dan apa sebenarnya anugerah Kajai ni? Dia di bawah Malaysia Press Institute, MPI, dia panggil MPI. Dia selalunya dia akan bekerjasama dengan Petronas lah. So Petronas adalah selalunya dipanggil sebagai main sponsor. So hadiah-hadiah banyak daripada Petronas kereta lah. Kereta?
Bukan wang tunai. Oh. Ingat menang kereta. Wang tunai. Petronas bukan brand kereta pun. Okey lah, belanja kad top up minyak lah. So dia saya pernah menang. Tapi dalam kategori dalam MPI punya award tu dia macam-macam. Kita akan bagi untuk apa? Fotografi terbaik, video TV, laporan radio contoh kan. You menang best video clip lah. Okey, saya pernah Video clip. Best video clip. Best video clip. Jingle. Berita. Okey, sambung. Okay. So apa nama, tengok dah lost. You menang apa? You menang apa? So dalam MPI tu dia ada banyak award. Lepas tu yang ulungnya adalah Kajai lah, anugerah Kajai. Itu anugerah ulung di dalam MPI award itu. Saya pernah menang laporan berita TV terbaik. Okay. So the laporan TV lah. So kita siarkan dekat Astro One ni. Tu tahun MPI 2016 kalau tak silap, 2016 ataupun 2017 macam tu lah. 2016 tak silap saya. Baru 2 tahun laporan masuk. tu 2016. You were 25 yang tu kan? 26, 25 lah kan? Lebih kurang 35. Oh my god, that's big. Untuk laporan apa? Okey. Cerita dia adalah berkenaan dengan sampah, incinerator. Oh, yang tadi tu? Oh, Ya, yang dekat Langkawi. Langkawi. Incinerator di Pulau Langkawi yang tidak berfungsi. So, sebuah pulau yang besar, kepadatan penduduk yang tinggi, pelancong yang ramai, hotel yang banyak, Ya. penggunaan pembuangan sisanya pun Yes. tinggi. Betul. Tapi satu-satunya incinerator di pulau itu yang ada tapi tidak berfungsi. You boleh bayangkan tak, kalau contoh macam you hari-hari you masak makan dekat rumah, makan, sampah dalam rumah you tak buang. You tak lupuskan sampah tu, you biarkan. Berbau. Apa jadi? Ya. And pusat sampah itu adalah bersebelahan dengan Sungai Kilim. Sungai Kilim adalah geopark yang mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Sekiranya benda-benda kalau air sampah busuk yang boleh menjejaskan ekosistem bakau dekat Sungai Kilim tu, UNESCO boleh tarik balik pengiktirafan tu. Itu yang kita tak nak. So menerusi laporan tu lah. You pernah bermimpi tak? Okey lah, aku aim nak menang award. Ada tak dalam sedetik hati you lah, macam terdetik, okey, award guys, award. Ada tak macam, ataupun macam tak apalah, buat kerja aku je. Dia basically waktu tengah buat story tu tak adalah macam kita target award. Yang bila tengah target award tu adalah bila submission macam, weh, dah boleh submit lah MPI, seminggu lagi ni nak submit. Okay, semua just nak submit. Baru waktu tu fikir, apa story aku yang boleh submit untuk award. Sebab kadang-kadang bila kita fokus nak buat report kita tak adalah macam nak meletakkan award sebagai fokus utama ataupun ganjaran utama yang kita nak. But dia actually reporting ni, dia kepuasan dari segi bila kita dapat publish that report dan kita dapat tengok the outcome, the feedback. Contoh macam story sampah tu kan. Story sampah? Okay. Oh, story itulah maksudnya pasal sampah. Ingat story sampah. Bukan story sampah. Story berkenaan dengan sampah. Takut orang salah faham ni. So story berkenaan dengan sampah tu. So bila kementerian react, diorang tengok balik dari segi nak ambil tender untuk orang repair balik incinerator, nak make sure incinerator tu function. So bagi I tu dah satu kepuasan sebab hasil daripada laporan kita ada tindakan susulan yang diambil. Yes. Oh, mereka mempuas lah. So waktu tu tak fikir pun pasal award ke apa ke kan. So tapi bila nak submission award tu macam apa story yang aku buat tahun ni maksudnya kan, sebab dia syarat dia bagi period daripada tarikh sekian sampai tarikh sekian punya reporting submit lah macam tu untuk kategori banyak kategori kan. Macam apa story aku macam submit je lah, rezeki kan. So, masa datang award tu pakai suit Hatta Dolmat ke Rizman Rozaini ke? Wow, level susah lah. Arifin. Mana tahu pergi award kan? Siapa susah lah bercakap dengan orang pengacara kapet merah. Dia dah hantar untuk anugerah apa kau hantar? Seri Angkasa. Seri Angkasa. Kategori host terbaik. Mesti susah kan nak isi borang Seri Angkasa tu. Okey lah, terima kasih. Tapi okay, bila bekerja,
Dan walaupun di samping mendapat kepuasan dari segi contohnya macam kementerian ambil tindakan ada follow up lah daripada tu. Selain daripada itu, apa lagi benda-benda yang memberi kepuasan dalam diri Harith dalam bidang kewartawanan? Adakah macam senang cerita apa aim Harith ni sekarang ni? Harith sekarang dekat sana kat awal ni ialah junior editor. Ya. Ini bukan editor video Bukan mat bukan editor yang macam awak kenal dekat tinggal studio ni, tapi editor ni macam kalau kat magazine editor tu macam boss lah senang cerita. Sebagai dia jadi bos kecil, junior. Apa lagi benda yang macam I need to achieve this in order untuk aku rasa puas untuk diri aku. Apa lagi next milestone? Awak dah menang. Of course Kajar kita tak menang lagi kan. Macam tu kan, Kajar kita tak menang lagi kan. So tak, dia sebenarnya sebab yang seronoknya kewartawanan ini adalah hari-hari you buat benda berbeza. Oh, ya ke? Hari-hari I interview orang, hari-hari I tak jumpa orang yang sama. Maksudnya yelah, kadang-kadang memanglah kadang-kadang kita nak interview pakar tu, kadang-kadang mungkinlah sebulan sekali kita akan repeat lah dia balik kan, pakar apa kan. But sebab macam stories, angle, sebab tak cakap I suka sebab dia ada timeline tau. Dia ada movement story tu. Dia develop. What's next? Contoh kita ambil apa? COVID. Daripada kita sorry to say lah, kita sebodoh-bodoh memang kita tak tahu langsung pasal COVID ni. Sampai bukan nak cakap apa, sampai I macam kadang-kadang I dah boleh jadi resource person sampai orang tanya, ni betul ke macam ni? Okey, ni tak ada. Kalau you nak buat swab test, you tak boleh macam ni. So, macam you know what, like macam sebab benda tu kita study, kita ambil tahu, kita baca. So itu bagi I satu kepuasan apabila kita dapat info, kita dapat maklumat tu and kita first hand. Sebelum sampai dekat korang, I dah dapat dulu. Belagaknya. So macam I tak adalah macam letak milestone. Of course lah kita nak pergi lebih jauh lagi lah dari segi pangkat, performance, pengiktirafan, of course. And contoh macam kita nak maintain 5 tahun berturut-turut sebagai jenama berita paling dipercayai bukan mudah. So but we try our best. So it's all about team effort. Kalau I nak letak sebagai milestone I seorang, tidak lah. Sebab benda ni dia macam mana nak cakap, dia very dynamic. And keseronokan itu sentiasa akan datang dalam keadaan yang berbeza dalam laporan you. Sama ada you dapat, you know what, sampai satu masa hari tu ada seorang guest ni, bila dia dapat datang studio, previously kan waktu COVID apa semua tak dapat datang studio, semua online, virtual, semua online kan. Semua virtual. Dia dapat datang studio hari tu. Lepas tu dia macam, I'm so happy I dapat juga jumpa you guys semua ni. You know what? Kadang-kadang benda macam tu, macam, ya Allah, seronok pula Prof ni dapat jumpa kita. You know, macam secara artis lah. Macam macam selama ni aku interview kau juga dia. Cuma bila face to face interview macam ni kan, so dia mood tu lain tau. So macam itu satu kepuasan. So you menang anugerah, itu satu kepuasan juga, keseronokan untuk you. So keseronokan tu akan datang macam-macam. Betul. Satu je kepuasan yang belum dapat lagi. Bila Aswad Ismail berhenti, you ambil tempat dia. Bos Astro Awani. Okay. Bos Astro Awani. But I think macam Ashwat tengok ke ni? Tak, Ashwat tak tengok kot. Tak kot. Busy. I think apa yang wonderful about you guys is that you guys are a medium. I mean like macam you guys nak pastikan satu-satu maklumat tu sampai ke masyarakat. There's so many things yang you guys buat. Betul. Kena lalu layers of verification macam you cakap tadi. Kena pastikan benda tu tepat, sahih, supaya masyarakat kita tak misinform. Betul. I think that's wonderful. Itu yang paling wonderful when it comes to journalism and media punya ni lah. Cuma yang nak tanya, maybe ini last question boleh lagi. Kita boleh ada lagi 10 minit. Okay. Mungkin question ni adalah 10 minit. Soalan apa tu? I tak sabarnya. Okay. Soalan I adalah, what is your personal ethics in journalism? You punya sendiri. You punya etika sendiri. Okay. Adakah dia macam it depends on what kind of jenis-jenis berita, jenis-jenis story yang you nak deliver, ataupun you memang ada sendiri yang you memang set sendiri? Kalau cakap dari segi macam ethics, of course lah, the normal basic principles tu memang ada. But contoh lah I tak tahu, I rasa
kesian, and I rasa sebab bila contoh macam video baru ni viral yang rentung tu. Oh yes. Tong? Sebab itulah rentung lah maksudnya yang kematian rentung tu, yang terbakar tu. Sebab itu I tanya. Tu, my personal opinion, tak payahlah sampai kalau you dapat video tu you nak upload dekat your social media sampai nak kejar FYP sangat ke apa ke, no. So kalau you dah tengok, okay, stop it dah, maksudnya habis di situ. Sebab kalau I tak tahu, sebab kalau I meletakkan diri I di dalam situasi itu, I tak suka. Okay, macam let's say you dapat berita akan itu. Contoh you dapat video yang memang berkeliaran lah, tak kisahlah apa-apa dera ke apa-apa semua kan. Adakah dari segi stand Awani ataupun stand you, adakah you guys akan tunjuk juga video tu ataupun you guys kata tak boleh because macam ada melibatkan empathy dan simpati. Adakah you guys macam tak apalah kita upload lah bagi orang tahu ataupun guys tak payahlah? Visual sensitive, of course kita akan mosaic, kita akan blur and mosaic lah. Especially kalau macam accident, tiba-tiba ada cebisan body, badan ke apa ke, tangan je ke tiba-tiba keluar ke, darah, even kalau darah, nampak darah yang keadaan yang banyak pun kena sebagai dalam ethicsnya pun, MC pun syaratnya memang kena blur, kena mosaic benda tu. You tak boleh pamerkan. Even kalau you buat operate badan, kalau you memang visual tu, kalau for educational purpose, you kena clearly mention on the visual that is for educational purpose. Dan black and white. Sebab I pernah nampak yang black and white tau kat TV lah. Black and white, ada yang black and white, ada yang bila dia potong tu dia tak nampak, dia bukan darah yang percik, yang bukan darah yang banyak. Okay. So and kena clearly mention for educational purpose ke apa. And then lagi satu, yes, memang kalau nak cakap dari segi kita publish ke tak publish ke, visuals usually memang itu satu cabaran untuk TV. Sebab story TV you kan ada visual. Macam mana you nak overlay your story, you tak ada visual, you nak cerita apa kan? Kan tak muka anchor je. Tengok muka anchor je. Lepas tu tapi we try to minimize seboleh-bolehnya. Contoh, kalau ada visual yang meraung, menjerit, yang kita tahu itu adalah jeritan yang menyakitkan, yang pilu, so better not. So tak payah nak up sound, nak keluarkan. Kalau you menjerit, panggil gajah, nak pindah gajah daripada hutan Greek nak pergi ke Ulu Tembeling ke apa ke, kita faham lah kan. Itu tak adalah masalah. Ini orang beratapi ini orang tengah so konteks tu you kena clear, and you kena ada empathy dalam diri you. So you sebagai human sebab sekarang ni media without borders, tak ada. You dapat konten, you nak publish lah. You dapat konten, you nak publish lah. Tak ada siapa, tak ada apa yang menghalang, yang menyekat you dah sampai satu tahap sekarang ni. Dah jadi tahap macam tu. Ya, sebabnya kalau dulu jurnalis adalah gatekeeper in a way. Sampai now sekarang everyone is a journalist. Everyone is a journalist right now. Betul. Kan? 5 sen kat kedai kopi pun boleh jadi cerita tau. Betul. I rasa kena ada ni kot, kena ada boundaries kot. Comes to reporting. Itu paling susah nak but how? Macam itulah susah. Macam mana kita nak merakyatkan berita ekonomi, macam tu juga kita nak educate orang-orang kita supaya ada sensitivity lah benda-benda tu. Okay, ni soalan last. Okay. Bila kita sembang ni, mungkin ada kata, seronoknya kerja hari ni, macam-macam jumpa macam orang. Biar aku dengar hari cerita, aku dah penat. Seronok. Belum lagi yang pergi yang buat. Tapi apa yang perlu dikorbankan untuk jadi seorang wartawan sebenarnya? Sebab tak semuanya indah. Contohnya macam nak jadi artis macam Haikal. Taklah. Maksudnya dalam setiap pekerjaan tu ada benda yang dikorbankan. Contohnya kalau selebriti kena korbankan privacy. Kalau nak jadi contoh even security guard pun kena korbankan ialah masa waktu malam, waktu yang untuk tidur. Kalau wartawan apa? Okay.
Kalau you kerja shift, of course lah waktu tidur kan. Kalau you kerja shift. Kalau macam I masuk pukul 5 pagi, habis pukul 1 petang pun sama juga konsepnya. Dia macam ni. Macam-macam. Raya. Ya. Pernah kena ke? Newspaper. Pernah kena ke? Of course pernah kena. Soalan pernah kena ke? Kita rotation Siapa yang dah cuti last year, tahun ni tak dapat cuti. Okay? Wow. I buat jadual Amaran kan? melalui ini amaran. Sebagai orang yang membuat jadual, siapa yang cuti tahun lepas tak boleh cuti tahun ni. Amaran bela. So we try to be fair lah sebab so kita kena raya ramai. Itu benda yang selalu orang macam pilu tu. Bila raya dekat dalam newsroom, can you just imagine? Habis ada keseronokannya lah. You kena mencari keseronokan tu lah. Yalah, of course. Adalah potluck makan-makan memang lah. Sedih you video call family kampung, bukan ramai kat kampung. You dekat KL macam saya melaporkan dari Awani. Tak macam ni. Sekian laporan saya dari Masjid Negara bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Oh my god, yes. Pernah babe? Babe, of course. Sebab kan. Kita ni buat reporting orang semayang raya kat KL. Kita ni you know like itu benda raya lah. Raya Lepas tu masa lah masa lah. Like masa social lepak dengan kawan. Social life kan, contoh lepak dengan kawan. As simple as kenduri kahwin kenduri kahwin. Berapa ramai dah tu lah. Kau nak invite aku pergi kenduri kahwin kau, make sure sebulan sebelum. Sebab jadual aku adalah sebulan sebelum. Kalau time aku dia macam tu. Kalau time aku crossover kat saya melakukan daripada wedding kawan saya. Saya tak boleh kata kejadian pun. So dia konsep dia macam tu. Kalau ini dia datang tau wedding I. InsyaAllah bila berapa bulan? Oh, okey sebulan lagi. InsyaAllah boleh. Dia macam tu. Kalau kau wedding masa PRU, good luck masa datang. Memang bye-bye lah. Waktu PRU tu orang yang patut off pun kita call back, orang yang patut cuti pun kita call back, cuti freeze. Tak adalah. Semua kerja. Okay. PRU. Kita dah berkongsi cerita orang kata asam garam suka duka menjadi seorang wartawan yang dahulunya hanya orang kata kerja suka-suka kerana hanya minat, dan kini menjadi seorang orang kata orang penting dalam sebuah institusi berita. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Harith Ashraf Hasnan. Belum ada datuk lagi, jangan risau. Nanti ada datuk. Okey, akhir kata untuk nak kata peminat susah juga Takut saya tak ada peminat. Ada kan? Makcik kat pasar malam. Oh, you pernah kena keluar. Ni Esra Awani kan? Ya makcik, betul. Pakcik-pakcik ke pakcik-pakcik lah. Makcik-makcik kan suka tengok berita kan. Orang muda semua tengok flash, pop up notification je, laju je kan, laju. Ini yang memang duduk TV, tengok TV macam tengok TV kan. So okey lah, makcik-makcik tengok. Okey, kepada bakal jurnalis. Okey. Satu minat, you cari minat you. You nak buat apa dalam bidang journalism ni? And you jangan harap lah you sekadar nak, sorry to say, sekadar nak make up cantik, duduk depan prompter baca berita. No more now. Dengar Bella. Dengar Bella tu okey je datang. Saja je selalu usik Bella kan. Oh my god. So you kena bersedia untuk berpanas, hujan. Kena marah dengan bos tu biasalah. Yang tak boleh simpan dalam hati. Dia kena habis kat situ, kena tegur dengan bos marah. Okay, you improve yourself. Move on. You just improve yourself. Cari minat and skill. Tingkatkan skill you. Baik, itu saja podcast kita untuk episod kali ini. Jangan risau jika ada lagi orang kata orang-orang yang mempunyai cerita pengalaman yang berbeza sedikit dari kami, sebab kami ni masih sembang kosong. At least kalau ada guest ni dia ada ilmunya di situ. Pengisian yang sangat berguna. Jadi jangan lupa untuk saksikan podcast Tinker setiap hari Selasa dan juga Khamis pada pukul 8 pagi. Dan juga kalau nak tengok secara orang kata, kalau nak komen, nak kata Haris ni comel lah, dah kahwin ke belum? Boleh datang ke YouTube kami di Tinker Studio dan juga di Spotify, Podcast dan Google Podcast. Kita jumpa lagi untuk episod yang datang. Kita akan bawa lagi personality yang menarik. Yes sir. Contohnya siapa? Haikal. Jumpa lagi depan. Ya Assalamualaikum. Allah, forever lah puji diri sendiri. Whatever. Alright, jumpa lagi next week. Bye. Assalamualaikum. Thank you Haris. Thank you so much. Bye.